Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita dapat sama-sama lagi berkumpul untuk kita sama-sama menjayakan program membudayakan Al-Quran. Baik, insya-Allah hari ini kita akan sambung kisah Nabi Yusuf alaihi salam dalam surah Yusuf ayat 30 sampai 35. Okey, boleh ya Cik Syaril ikut saya baca boleh? Boleh. Boleh, ada Quran Saya baca dalam paparan ni je Ustaz. Ke nak? Alright. Okey. Tak apa. Ini lengkap ni kot. Yang ni nampak ke kalau yang ni? Nampak. Yang ni? Tak boleh besarkan sikit Ustaz. Sekejap. Okey, nampak. Okey, boleh? Nampak. Alright. Okey ya. Baik, kita akan baca surah ayat 30 dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته
rawattuhu an nafsihi fasta'asam wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa yakuna minas sagirin. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Kita sama-sama kita baca terjemahan bagi ayat 30. Cik Syarif boleh baca ke? Saya baca je. Ke awal ni nak baca ni? Boleh. Boleh. Ayat 30 Cik Syaril, silakan. Dan sesudah itu, perempuan-perempuan di bandar Mesir mencaci hal Zulaikha dengan berkata, isteri Al-Aziz itu memujuk hambanya Yusuf berkehendakkan dirinya. Sesungguhnya cintanya kepada Yusuf itu sudahlah meresap ke dalam lipatan hatinya. Sesungguhnya kami memandangnya berada dalam kesesatan yang nyata. Okey, seterusnya. Dijemput, volunteer. Saya Ustaz. Okey, silakan. Siapa tu? Saya Hamimah. Puan Hamimah. Okey, Puan Hamimah paling antara yang terawal masuk tadi ni. Okey, silakan. Maka apabila ia Zulaikha mendengar cacian mereka, dia pun menjemput mereka dan menyediakan satu jamuan untuk mereka serta memberikan kepada tiap-tiap seorang di antara mereka sebilah pisau. Dan pada ketika itu berkatalah ia kepada Yusuf, keluarlah di hadapan mereka. Maka ketika mereka melihatnya, mereka tercengang melihat kecantikan parasnya dan mereka tidak sedar melukakan tangan mereka sambil berkata, jauhnya Allah dari kekurangan. Ini bukanlah seorang manusia. Ini tidak lain melainkan malaikat yang mulia. Oh, sedap suara ni. Okey. Seterusnya ayat 32. Boleh? Ayat 32. Saya sambung Ustaz. Silakan.
Zulaikha berkata, inilah orangnya yang kamu tempelak aku mengenainya. Sebenarnya aku telah memujuknya berkehendakkan dirinya, tetapi ia menolak dan berpegang teguh kepada kesuciannya. Dan demi sesungguhnya, kalau ia tidak mahu melakukan apa yang aku suruh, tentulah ia akan dipenjarakan dan akan menjadi orang-orang yang hina. Alright, seterusnya ayat 33. Ada sesiapa lagi? 33. Saya sambung Ustaz. Sambunglah sampai habis. Yusuf merayu kehadrat Allah Ta'ala dengan berkata, wahai Tuhanku, aku lebih suka kepada penjara dari apa yang perempuan-perempuan itu ajak aku kepadanya. Dan jika engkau tidak menjauhkan kepadaku tipu daya mereka, mungkin aku akan cenderung kepada mereka. Dan aku menjadi dari orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Maka Tuhannya memperkenankan doanya, lalu dijauhkan daripadanya tipu daya mereka. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat 35, kemudian timbul fikiran bagi suami perempuan itu serta orang-orangnya hendak memenjarakan Yusuf sesudah mereka nampak tanda-tanda yang mengkehendaki supaya Yusuf dijauhkan hingga ke suatu masa. Terima kasih Puan Hamimah. Sedap suaranya. Baik, Sama Ustaz. kita sambung kisah Nabi Yusuf AS ini, di mana sebelum ini kita dah siri yang ke-6. Cuba kita ulang kaji balik. Kita ulang kaji balik. Minggu kuliah kita yang pertama menceritakan tentang apa? Tentang mimpi Nabi Yusuf. Kemudian selepas mimpi Nabi Yusuf, saudara-saudaranya mengajak Nabi Yusuf untuk sama-sama bermain. Kemudian seterusnya saudaranya membohongi ayahnya, di mana menyatakan bahawa Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala. Siap tunjuk baju. Baju yang bersih, bukan baju yang bersih, tak ada cakar pun. Baju sahaja dan dilumurkan dengan darah. Kemudian Nabi Yaakob tahu saudaranya telah menzalimi Nabi Yusuf AS. Kemudian Nabi Yusuf AS ini dijumpai oleh pedagang ataupun saudagar. Kemudian saudagar ini menjualnya kepada Al-Aziz di Mesir. Al-Aziz di Mesir. Kemudian sehinggalah Nabi Yusuf ni besar. Kemudian dia digoda oleh isteri Al-Aziz. Inilah sambungannya. Yang kita minggu lepas kan Nabi Yusuf AS telah digoda, di mana Nabi Yusuf ditarik bajunya di belakang. Ditarik bajunya di belakang. Alright, kalau baju Nabi Yusuf tu koyak di hadapan, itu menunjukkan Nabi Yusuf yang memulakan. Tetapi bila baju Nabi Yusuf itu terkoyak daripada belakang, itu menunjukkan Nabi Yusuf AS yang dikejar ataupun diiniaya oleh isteri Al-Aziz tersebut. Baik. Dalam ayat ini pula, kalau kita merujuk ayat ke-30 ini, di mana ialah biasalah kan, bila melibatkan isteri-isteri orang besar ini, apa yang berlaku? Walaupun kita cuba tutup, tapi bila melibatkan VVIP lah. Dalam kes ini, isteri Al-Aziz ni ialah VVIP ya. Kalau kita baca sebelum ini, isteri Al-Aziz ini adalah anak ataupun adik ataupun kakak adik, rasanya adik kepada Raja Mesir pada ketika itu. Al-Aziz ni menterinya, menteri kewangannya. Kemudian inilah perempuan, bila tahu sahaja kisah Zulaikha ini, juga isteri Al-Aziz ini cuba untuk menggoda Nabi Yusuf AS, maka pakcik-pakcik bawang ni pun mulalah bercerita tentang kisah kisah isteri Al-Aziz tersebut, di mana mereka mengatakan bahawa isteri Al-Aziz ni memujuk hambanya, hamba untuk dirinya, kan? Maksudnya yalah, kalau kita kita faham kan, hamba ni kan dia punya tingkatan dia rendah kan, sebab hamba, kalau kita belajar kan, hamba ni dia tidak boleh ada harta dia tidak boleh ada harta, dia bekerja. Di mana isteri dia dibayar gaji, dibayar gaji, diberi makan, tapi dia tidak boleh memiliki harta. Hamba, sesungguhnya cintanya kepada Nabi Yusuf, telah meresap ke dalam lipatan hatinya.
sesungguhnya kami memandangnya berada dalam kesesatan yang nyata. Maknanya tak sepatutnya seorang tuan boleh jatuh cinta ataupun menggoda seorang hambanya. Itulah menyebabkan Zulaikha ataupun isteri Al-Aziz telah dicaci lah, dibawangi lah, dibawangi. Betul ke istilah saya tu, dibawangi? Okay, tentera bawang Okay Sekarang ni Malaysia, tentera bawang Malaysia sedang menyerang Ukraine punya Facebook betul Betul Ustaz. Tengok tak diserang. Anda semua pun terlibat juga ke dengan serangan tentera bawang ni? Saya bukan makcik bawang. Baik mengaku. Baik mengaku. Siapa yang terlibat dalam menyerang Facebook Ukraine? Okey kalau boleh tak payahlah tak payahlah. Anggap jelah kita tak ada rezeki walaupun kita dah tahu Ziyad buat yang terbaik kan. Tapi tak apalah, kita doakan supaya yalah kita cuba protes lah, tapi setakat ni memang emas tu ditarik balik lah itu yang pentingnya. Tapi menarik juga apa yang perkara yang dibangkitkan itu ialah menepati masa lah, di mana bukanlah salah Ziyad, dia ada pegawai pengiring kan, tapi sepatutnya kita kena menepati masa lah. Dapat pula Jepun kan, Jepun ni jenis yang menepati masa, kalau pukul 9 lah. Jadi begitulah, kita cubalah ambil iktibar lah daripada kisah ini supaya mungkin kita di Malaysia lambat. Meeting pukul 8, kita lambat 85 minit. Itu biasa di Malaysia kan. Mungkin kita cuba ubah budaya kita tu. Meeting pukul 8, siap. Dan kalau boleh, kalau meeting cakap benda penting ni. Jangan silakan Puan Emilia. Kalau meeting pun kalau boleh biar kita cakap poin yang penting. Hanya jangan meleket-leket kan. Ada yang meeting sampai 5 jam, 6 jam kan. Kadang-kadang itu tidak produktif. Kita dah banyak bazir masa tau. Sebab apa? Kita membincangkan masalah tu terlalu fokus sampaikan kita macam bukanlah tak boleh bincang tu, tapi kita must to find the solution kan. Jadi kalau boleh lah kan kita mesyuarat, kita cari solusi terus. Bagi saya kan, macam saya dulu pernah kerja kat bank kan. Kerja kat bank, dia orang meeting tak sampai setengah jam. Yelah, tapi bank kecil lah kan. Bila bank kecil memang meeting setengah jam je lah kan. Tapi memang meeting sekejap. Dia bagi tahu, okey sekian. Okey pemandangan. Okey macam ni, dah settle. Habis meeting dah. Okey. Tapi tak apalah. Okey, itulah maksudnya kita kena menghargai masa Alright, kita pergi ke tengok ayat ke-31. Maka apabila Zulaikha mendengar cecayan mereka, dia pun menjemput mereka dan menyediakan satu jamuan. Biasalah kan, tak apa. Isteri VIP menjadi bahan kutukan di media sosial kan. Yang ni jenis melawan. Ada yang jenis yang kena maki, layan, nampak lah kan orang maki kan. Dulu heboh satu Malaysia. Okay, satu Malaysia, isteri VIP tu kita hina dia, kita kutuk dia kan. Sekian-sekian kan. Keluar gambar dia lah, kita attack dia pakai baju apalah ni kan. Kita tak boleh lah buat macam tu Okay. Sebenarnya dari sudut orang kata apa, mungkin kita melihat itu, kita menyerang dia tu ataupun kita bagi orang kata apa, body shaming kan. Kita yalah dia isteri VIP kan, kita tak boleh lah. Yalah kita semua orang pun tak sepatutnya kita buat macam tu. Okay. Alright, kita tak boleh lah mencaci orang lain kan. Tapi itulah kan, dalam kes ni dah Zulaikha dia bersalah kan. Dia menggoda hambanya kan, biasalah kan. Okay. Kemudian dia jemput pula, dia tak puas hati, dia jemput orang-orang yang mencaci dia tu. Ramai lah, maknanya dia adakan satu majlis. Okay, jamuan ataupun satu majlis ni kan satu jamuan untuk mereka. Okay. Tak ada lain nama okay. Okay, di mananya dia buat satu majlis lah. Majlis serta memberikan setiap seorang nanti pisau. Okay, pisau. Alright. Seorang pisau. Majlis maknanya tak silap saya ada yang menyatakan kat sini dia kata makan pisau dan jamuan itu ialah makan malam tak silap saya. Okay. Alright. Kemudian isteri Al-Aziz ini telah memakaikan Nabi Yusuf alaihi salam ni baju yang cantik-cantik. Okay, yang kalau ikut kitab ni dia kata mengenakan pakaian yang bagus-bagus. Yang selayaknya bagi seorang anak muda.
manakala tetamu itu diberikan pisau untuk memotong seperti buah jeruk. Okey. Buah jeruk kat sini dia kata buah jeruk yang memberikan pisau Tapi saya ingat kawan saya pernah cerita di Mesir dia ada satu buah atau buah apple. Buah apple tu dia dalam tu ada darah. Ada kesan darah. Orang cerita-cerita itulah kisah Nabi Yusuf di mana buah tu adalah berasal daripada zaman Nabi Yusuf AS. Buah tu ada di Mesir kalau ada rezeki kita Mesir boleh pergi tengok sebab ada benda yang tapi Ustaz, satu lagi ada buah ya di Mesir ataupun di Jordan, dia ada buah limau yang dalam tu ada darah. yes oh yes silap bukan apple limau saya ingat limau bukan apple Okay. limau bertukar okey sorry saya ingat apple kisah Nabi Adam okey alright okey apple atau buah tin tu kan buah holdi tu dia katakan buah apple lah dia kata buah tin okey tak apa buah limau silap okey yang ada darah memang itu adalah kisah berkaitan kepada kisah Nabi Yusuf alaihi salam okey kemudian Zulaikha meminta Nabi Yusuf ini muncul di hadapan khalayak ramai itu. Itu yang kata Nabi Yusuf ni keluar. Maknanya wanita-wanita yang melihat itu okey sangat kagum dengan kecantikan rupanya. Okey. Mereka tak pernah melihat manusia setampan Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang saya faham kalau sebelum ini Nabi Yusuf kalau keluar dia tutup muka dia. Tutup mukanya. Itu yang katakan bahawa kalau macam mana Nabi Muhammad SAW? Adakah Nabi Muhammad tidak setampan Nabi Yusuf AS? Nabi Muhammad tampan juga. Tetapi Nabi Yusuf, tampannya Nabi Yusuf menjadi idaman perempuan. Tetapi tampannya Nabi Muhammad SAW menundukkan pandangan wanita. Okay. Dan Nabi Muhammad ni pun orang yang pemalu kan. Tapi sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang kita tahu paling pemalu ialah siapa? Siapa sahabat Rasulullah yang pemalu? Siapa sahabat Rasulullah SAW yang pemalu? Iaitu Khalifah Islam yang ketiga iaitu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Okey. Kemudian mereka pun berkata, mereka tercengang dengan kecantikan parasnya dan mereka tidak sedar melukakan tangan mereka. Dia potong terlupa. Dia terpotong jarinya sendiri. Punyalah tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam, okey, dia tak ada kekurangan. Okey, ini bukan manusia. Ini adalah mereka mengatakan ini adalah malaikat. Fi malakun karim. Okey, kat sini ayat dia illa malakun karim. Illa malakun karim. Dia katakan ini adalah malaikat. Wah, punyalah handsome Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kalau kita ingat Isra Mi'raj kan? Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit. Naik ke langit bertemu dengan langit pertama jumpa siapa? Langit pertama. Nabi apa? Okey, langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua Nabi Isa alaihissalam. Tak silap saya langit ketiga ni lah. Langit ketiga itulah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf. Okey, seperti yang kita tahu ada dua orang nabi yang Rasulullah bertemu dalam bentuk jasad. Yang lain tu semua dalam bentuk roh Dua orang nabi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam bentuk jasad iaitu nabi apa? Di langit. Nabi apa? Nabi Allah di langit bentuk jasad apa? Yang belum meninggal dunia. Yang belum wafat. Nabi diam je ni. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa Ustaz. Ya. Nabi apa? Nabi Isa. Okey, ya, Nabi Isa lagi. Jangan lupa isi link kehadiran Alright. Selain itu ada lagi seorang nabi yang masih hidup. Nabi Idris. Alright, ada Nabi Idris alaihi salam, betul ya. Okey, itu yang ada orang kata Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Idris alaihi salam berada di langit, masih hidup. Dan ada, saya tak pastilah, memang ada hadisnya
Okey, yang menyatakan ada 2 orang nabi lagi yang masih hidup di bumi. Yang masih hidup tapi di bumi. Iaitu Nabi Nabi Khidir. Nabi Khidir. Nabi apa yang masih hidup? Ya? Nabi Khidir. Okey, Nabi Khidir lagi seorang. Ada seorang lagi nabi yang masih hidup. Nabi Yahya. Ada tak? Nabi Yahya dah meninggal. Dah wafat, dipotong kepalanya oleh Adanya. raja. Nabi Yahya. Nabi apa Nabi tu? Ilyas. Ya, betul. Nabi Ilyas. Cuma Ilyas. saya teringat dia apa orang kata apa, perbahasannya sangat panjang tentang nabi-nabi ini, adakah dia masih hidup ataupun tidak. Dalam kitab ni ada. Okey. Dia kata tapi saya teringat Ustaz Azhar Idrus dia punya komen menarik. Dia kata yalah ada, maaf tanya dah ada link kehadirannya. Dah ada. Okey. Mungkin Masuk Ahmad kot. Okey. Adakah Nabi Ilyas itu masih hidup? Kata kalau ikutkan dari segi manusiawi, setiap yang mati kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi benda itu dia tak penting pun kan. Bukanlah tak penting, maknanya tidak. So kita beranggapan yang Nabi Ilyas telah meninggal dunia, melainkan ada dalil ataupun dalil yang sahih daripada Rasulullah SAW yang menunjukkan Nabi Ilyas masih hidup. Dalam buku kitab ni ada alright. Cuma saya tak jumpa pula dikatakan masih hidup tu kat mana. Okey. Alright. Okey, kemudian itulah Nabi Yusuf, mereka tercengang melihat Nabi Yusuf, dan ada juga menyatakan bahawa Nabi Yusuf punya kacak ni ialah setengah daripada kekacakan Nabi Adam. Maknanya Nabi Adam lagi kacak. Nabi Adam alaihissalam yang Rasulullah SAW ni telah bertemunya pada langit yang pertama lagi. Punyalah handsome. Maknanya bapa segala manusia ialah Nabi Adam alaihissalam. Tapi Nabi Yusuf setengah ketampanan dia. Ada saya pernah terbaca lah, Nabi Adam alaihissalam ini kulitnya macam bentuk kuku ni. Kuku saya pendek kuku kan. Anda tengok kuku anda. Okey, anda tengok kuku anda. Tapi tak tahulah kisah ini Israiliyat ke ataupun tidak kan. Di mana Nabi Adam alaihissalam turun daripada syurga. Okey, kulitnya ialah seperti kuku ni. Tapi tinggal kat anak cucu kita hanya kuku ni kat kuku lah. Okey. Dan wanita yang tercantik ialah tiada manusia, dia kata wanita Nabi macam contoh Nabi Muhammad dia menyerupai moyangnya iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Macam anda semua ni follow tak apa? PMYT. Ada ke yang follow PMYT? Sita An-Nur. Tak ada. Sita An-Nur ada punya dalam ni? Tak ada Ustaz. Ikut PMYT tu apa Ustaz? tengok dia ramai sangat. Perjalanan mimpi yang terakhir. Sita An-Nur tu. Menarik juga bicara sebab videonya 2 jam. Saya malas nak tengok sampai 2 jam ni. Biasalah kan, malas nak tengok 2 jam. PMYT ni dia punya pengasasnya tu Sita An-Nur tu lah. Sampaikan Jakim pun berfatwa, mengeluarkan fatwa kata sesat lah. Okey. Ada kata dia bertemu dengan Nabi Isa lah, dia ada malaikat pengiring lah. Marsita kan? Yang Marsita tu kan? Marsitah Abdul Okey. Abdul Jalar. Okey. Betul. Okey. Okay. Itu PMYT tu lah. Kita jauhilah. Tapi menarik juga apa yang dia mimpi tu kan. Saya tengoklah dia punya biasalah kat Facebook kan orang buat ringkasan kan. Buat ringkasan apa yang dia cakap kan. Okey. Ada yang menyatakan dia Nabi Isa muka dia macam ni. Tapi saya pernah baca Nabi Isa alaihissalam ni rambutnya agak kelinting dan mukanya kemerah-merahan. Tapi perasan tak kan? Ini saya tengok dokumentari perbandingan agama lah. Okey, dia biasa yang buatnya apa nama ni? Tim Firdaus Wong punya tim lah.
mati converted Muslim. Mati racial converted Muslim. Boleh tengoklah converted Muslim. Saya ingat MCM ke apa Alright lah. Dia buat perbandingan tau. Okey. Bayangkan Nabi Isa AS ini bangsa apa? Nabi Isa AS ni bangsa apa? Bani Israel ke Ustaz? Ialah Bani Israel lah, betul lah Nabi Isa AS ialah Bani Israel. Tapi yang menariknya, dia cuba kan, kalau di Eropah, bentuk Nabi Isa AS lain. Okey, tetapi di Afrika, dokumen tadi dia kata di Afrika Nabi Isa AS berwarna hitam. Sedangkan kulit Bani Israel ialah berwarna putih kemerah-merahan. Okey, lagi menarik, bila sampai di China, di kawasan-kawasan China, Jepun, okey, dia menggambarkan bahawa Nabi Isa AS bermata sepet. Dan sampai ke Indonesia bermuka Melayu pula. Okey. Jadi kalau Nabi Isa AS ni muka berbeza-beza, jadi mana satu Nabi Isa AS yang betul gambarnya. That's why antara sebab kenapa Rasulullah SAW ini tidak boleh digambarkan, tidak boleh diukir, tidak boleh dilukis, tidak boleh, dulu pun tak ada kamera kan. Itu adalah antara sebab-sebabnya. Bayangkan di setiap buah negara di dunia ini, Nabi Isa AS itu digambarkan dengan muka yang berbeza-beza. Kalau di di Eropah lain, di China ada mata sepet lagi. Sedangkan kita tahu Nabi Musa AS ialah keturunan Bani Israel, bangsa tak silap saya bangsa Yahudi lah. Cuma pelik tak tiba-tiba Nabi Isa AS digambarkan sebagai yang bermata sepet. Tak tahu mana satu yang betul dah. Okey. Kita sama-sama lah kan. Saya rajin juga tengok video-video daripada mati racial converted Muslim tu. Reverted Muslim, MRM. MRM, Reverted Muslim, bukan converted Muslim. Reverted Muslim, MRM, mati racial Reverted Muslim. Okey. Saudara Firdaus Wong antara yang saya suka tengoklah video sebab dia menghasilkan video tu cantik. Kadang-kadang dia suka gambarkan banyak tau ajaran-ajaran sesat di Malaysia, di luar negara kan. Saya sukalah tengok sebab dia banyak kat Facebook kan. Kadang-kadang dia keluar dekat notification saya. Nanti kalau ada masa, anda semua boleh search dekat Facebook multi-racial converted Muslim. Okey. Kemudian kita pergi ke ayat 32. Ke 32. Zulaikha, dia tak berhati. Dia kata, inilah orang yang kamu terpala aku mengenai ini. Bayangkan, anda baru sekali tengok Nabi Yusuf AS dah terpotong jari. Bayangkan kalau isteri Al-Aziz ni melihat Nabi Yusuf AS ni setiap hari. Okey? Sebab dia duduk di rumah, satu rumah, dan Nabi Yusuf AS ini ialah hambanya. Okey? Okey. Sebenarnya aku telah memujuknya berkehendakkan dirinya tetapi dia menolak. Kenapa Nabi Yusuf menolak? Okey, sekiranya Nabi Yusuf menerima, auzubillah, mungkin itu akan menjadi syariat bagi mereka. Boleh hubungan tanpa perkahwinan. Samalah macam kalau kita ambil kisah Isra' dan Mi'raj, kan Jibril AS memberikan Rasul susu dan air arak, minuman keras, air arak lah. Okey, khamru. Okey. Nabi sebelum naik ke sebelum Mi'raj, sebelum naik ke langit. Okey, di mana Jibril AS memberikan Rasulullah SAW dua pilihan. Ada yang kata tiga tapi kat sini saya kata dua lah. Iaitu arak, khamru dan satu lagi air susu. Rasulullah SAW memilih yang mana? Rasulullah SAW memilih yang mana? Ustaz, susu. Laban. Rasulullah SAW memilih meminum susu. Sekiranya Rasulullah kalau dia memilih arak, maknanya itu adalah menjadi syariat kepada umat Islam. Okey? Maknanya kita dibenarkan minum arak, tapi Rasulullah SAW minum susu. Dan banyaklah kalau kita belajar kan, kalau kita baca kan keburukan arak itu sendiri. Sedang Allah telah banyak kali banyak memberikan peringatan kepada kita tentang
bahayanya arak ataupun khamru ni. Saya rasa anda semua pernah dengar lah, kan? Tapi saya tak tahu kisah ini kisah Israiliyat ataupun tidak kan. Tapi bolehlah di kesempatan ini kita cerita sikit lah. Di mana ada seorang alim ulama, okey, di mana dia ni rajin beribadat. Okey, sehingga kan malaikat berkata inilah syurga lah tempatnya. Tapi Allah Maha mengetahui. Okey. Syurga tempat dia. Kemudian syaitan ni, iblis mestilah bila tengok orang beribadat mestilah nak menghasut kan. Betul tak? Okey, jadi iblis laknatullah telah menghantar general ataupun orang yang hebat. Tak salah saya, iblis sendiri yang turun padang untuk menggoda orang alim ini. Dia berkhalwat dan dia bertapa dalam gua. Okey. Kemudian dia ni banyak berzikir kepada Allah. Jadi iblis mengatur strategi. Di mana mengatur strategi dia menyamar dalam bentuk manusia dan menemani orang alim itu beribadat. Okey, pada satu malam orang alim itu beribadat, melihat okey, iblis yang menyamar itu, yang jadi manusia itu merayu bertaubat, merayu mengalir air mata. Jadi timbullah rasa orang alim tersebut, aku pun nak juga jadi macam ini. Maknanya seronok beribadat. Okey, memohon keampunan daripada Allah. Jadi dia pun bertemulah dengan manusia yang menyamar sebagai iblis ni. Kemudian ditanya, kenapa kalau saya melihat anda ni, ialah manusia, dia berasa bercemburu lah kan, bercemburu melihat kealiman dia kan, kesungguhan dia bertaubat kan. Jadi dia kata, okeylah, disebabkan dia orang iblis yang menyamar sebagai manusia tu pun kata dia ni banyak dosa lah. Dipendekkan dia banyak dosa. Jadi orang alim tersebut pun berfikirlah, kalau macam itu aku pun nak jadi macam dia, banyak beribadat, banyak bertaubat kepada Allah. Jadi orang alim tersebut dia pergilah ke orang kata apa, ke pasar lah, ke bandar untuk mencari dosa. Dia nak ada dosa kan. Kemudian dia ni ditawarkan untuk berzinar dengan perempuan, tapi dia tak nak. Dia kata dia tak nak berzinar. Orang baik, orang alim. Kemudian lepas tu adalah beberapa lagi kan. Kemudian ditawarkan tawaran yang terakhir iaitu arak. Arak tu dia kata tak apalah, dia minum sikit. Okay, dia minum sikit. Okeylah, dia minum sikit, dia minta lagi, minta sampailah dia mabuk. Bila dia mabuk, dia berzina dengan pelayan itu dan lepas dia berzina tu dia disaksikan oleh orang. Orang tengok dia berzina. Jadi apa perlu yang dia buat? Dia bunuh orang yang nampak dia berzina tu. Dia bunuh. Tadi dia minum, kemudian dia berzina, kemudian dia bunuh pula. Bila dia dah bunuh, orang nampaklah dibunuh. Jadi dia pun diikat dan disalib lah, diikat diikat dalam batang salib. Okey. Kemudian orang nak hukum dia lah. Dia dah minum arak dan dia berzina dan dia membunuh. Dah 3 dah dia buat. 3 dosa dia buat dah. Kemudian dia beri peluang sekali lagi kan. Okey. Tak silap saya, iblis yang menyamar sebagai manusia itu pun dia kata dia dah nak kena pancung dah. Okey, awak lepas. Dia kata tapi orang alim tersebut dia tidak boleh nak bercakap dah. Okey. Dia kata iblis tu kata cukup anda buat pengakuan melalui kedipan mata. Kedipan mata. Orang tu pun kediplah mata. Kedip mata dengan membuat kedip mata tu menunjukkan pengakuan dia lah sebagai orang itu sebagai Tuhan kan. Iblis sebagai Tuhan. Kepala dia kena pancung. Jadi apa akhirannya? Walaupun dia alim ulama kan, tapi iblis sentiasa menggoda. Jadi berakhirlah riwayatnya orang yang alim ulama, okey, yang alim duduk beribadat, tapi kemudian dia itulah puncanya satu je, dia meminum minuman keras. Contohnya kalau Malaysia kan dululah kan, setiap minggu, setiap hari, setiap tahun kita akan dengar bahaya orang minum arak, bawa kereta, langgar mati. Kalau dia langgar, dia mati, tak apalah kan. Ni dia langgar orang tu mati, dia hidup. Macam tak ada perasaan. Itu kata
ibu kepada segala maksiat ialah khamru. Jadi saya yakin dan percayalah dalam kalangan kita ni tak ada yang minum minuman keras Okey. Ada ke yang minum minuman keras ni? Hari-hari beli air minuman keras ada? Tak ada bagus. Waliyadillah Ustaz. Okey, na'udzubillah min zalik. Okey. Okey, sama-sama kita mendoakanlah diri kita terpelihara daripada inilah daripada segala musibah dan perkara-perkara yang haram ni Okey. Balik pada kisah ini. Okey, menolak dan berpegang teguh dengan kesuciannya. Okey. Kemudian saya pendekkan lagi masa pun dah nak pukul 9. Anda semua ada mesyuarat semua bagai. Okey, kemudian sepatutnya Zulaikha berkata sepatutnya Nabi Yusuf ini perlu dipenjarakan. Okey, sebab dia tak nak buat apa yang dia nak. Okey, jadi kemudian Nabi Yusuf AS pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata penjara itu lebih baik daripada dia digoda oleh wanita-wanita tersebut. Jadi begitulah kita kan. Kalau kita ada maksiat, kita cubalah berdoa kepada Allah supaya Allah jauhilah kita daripada maksiat tersebut. Okey. Kita jangan kata apa, kita mungkin boleh jadi tipu daya mereka. Jadi seelok-eloknya kalau kita berada di satu tempat yang penuh dengan kemaksiatan, kalau anda tak kuat iman, okey. Bukan nak berdakwah, seelok-eloknya anda pergilah. Bukan seelok-eloknya. Lebih baik anda pergi daripada kawasan tersebut. Macam contohlah. Macam Allah berfirman dalam surah Al-Isra' wala taqrabuz zina. Janganlah mendekati zina. Kenapa Allah berfirman sedemikian? Supaya zina tu jangan buat. Apatah lagi dekat. Samalah dengan konsep yang kita faham iaitu kalau ada tempat kemaksiatan janganlah kamu dekati. Lebih baik kamu menjauhi. Kemudian Allah memakbulkan doa Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dipenjarakan oleh Al-Aziz itu memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam supaya dapat mengelakkan berlakunya isu-isu tadi tu, potong jari lah, wanita mengejarnya lah, sampailah dipenjarakan sampailah sehingga satu masa alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Alright, ada apa-apa pertanyaan sebelum kita mengakhiri kita punya perbincangan kita. Minggu hadapan kita akan sambung lagi siri yang ke-7 di mana insya-Allah saya akan menceritakan tentang bagaimana pengalaman Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penjara. Mungkin anda semua pernah dengar lah, tapi kita buat revision sikit Alright, ada apa soalan sebelum kita akhiri? Tak ada. Tak ada Ustaz. Okay, alhamdulillah. Ya. Ada? Tak ada? Ya, saya nak isi kehadiran pula. Kesian sikit saya sikit. Okey, program blog membuatkan Al-Quran ni lah banyak menyelamatkan saya. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu hadapan. Jadi kita akhiri pertemuan kita. Saya minta maaf sekiranya ada terkasar. Jumpa lagi